ورسوله اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنورك الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم في كل شؤوننا وأحوالنا إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim bijami'i mahamiduhu kulliha wa alimna minha wa ma lam na'lam hamdan yaliqu bi jalali rububiyyatihi wa kibriya'i daimumiyatihi wa 'izzati qidamih la usi thanan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim al-fatih lima ughliq wal khatim bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim wa ba'amati mulikan imam pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin, hadirin muslimin muslimat dimuliakan rahmati Allah taala. Apa khabar tuan-tuan, sihat? Alhamdulillah. 6 bulan gitu. Istilah bahasanya saya hampir 6 bulan tidak ketemu. Masya-Allah. Kalau di tempat lain saya bahasakan begini, seolah-olah kita mati hidup semula gitu. Allah Ta'ala berikan kelebihan musibah ataupun kita kata wabak yang melanda, pandemik COVID-19 ini, supaya kita bermuhasabah sedalam-dalamnya tentang sejauh mana, seikhlas mana amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sudah tentunya yang 3 bulan yang letak pada bulan bulan hurum, syuruhul hurum disebut, bulan-bulan yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala, itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Boleh tuan-tuan rujuk ataupun ambil Al-Quran, ataupun boleh nanti menyemak kembali pada ayat ke-36 surah Taubah. Ayat ke-36 surah Taubah. InsyaAllah kuliah pagi ni tak panjang insyaAllah. Kata je limit sampai 7.10. Saya biasa pukul 7 insya-Allah. Untuk istifadah kita pada hari ini, pada hari ke-10 Muharram, Ashura, hari yang besar dalam kalender Islam, peristiwa yang besar. Insya-Allah dalam surah Taubah tadi ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Surah Taubah ayat ke-36. Selalu saban tahun disebutkan tentang bulan-bulan haram, syahrul hurum, tapi malangnya tak ada dalam silibus pengajian pendidikan anak-anak kita, tak ada. Disebut tentang bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Balik pada ayat tadi, inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala 12 syahra, sebanyak 12 bulan. 12 bulan. Ithna tu kalau kita baca, kalau dalam Al-Quran tak ada baris dia, alif tu. Inna iddatash syuhuri indallah hithna. Hithna terus ke huruf sa. Alif tu baris apa? Alif tu barisnya bawah. Kalau kita baca sebatangnya dia, satu huruf dia tu, inna iddatash syuhuri indallahi, kalau kita berhenti di situ, 12 sebanyak 12 bulan.
Isna asyara indallah, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah, daripada Lauh Mahfuz. Maksudnya gini, hitungan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala, yang 12 bulan tu bukan rekaan manusia, bukan rekaan manusia, tapi pimpinan panduan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan para anbiya wal mursalin, mengajarkan kita, memandu pada kita kedudukan bulan tu 12 bulan je, tak ada orang lebih 12 bulan 13, tak ada gitu. Sebab panduan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia sengaja reka, tak, manusia kira, tak, tepat lagi di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu yakin ke atas hitungan tu benar gitu. Fi kitabillah, Lauh Mahfuz lagi. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakan lapisan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, terpilih padanya 4 bulan yang dimuliakan gitu. Cuma 4 bulan tu tak sebut dalam tafsir. Cuma kalau kita kaji tafsir secara mendalam, ulama sebut wahidun fard wa salasatun sar, 1 bulan yang ganjil, 3 bulan berturutan gitu. Ni pasal tu kena kuliah tu kena begitu sebut tu kan. Sebab tak berapa peka, kita kadang-kadang terlupa, lepas pandang dah habis baru tahu gitu kan. Wahidun fard wa salasatun sar, 1 bulan yang ganjil, 3 bulan berturutan. Apa dia? Yang pertamanya bukan sebelum dan selepas bulan Rajab. Bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya bulan Rajab. Yang 3 lagi selepas daripada Syawal. Syawal, Zulqa'dah. Lepas Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tu. Maksudnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan tu. Salah satu sar berturutan. Jadi itu Allah Ta'ala tetapkan musibah tu berlaku pada bulan tu juga gitu. Sebagai tanda isyaratnya atas amalan ibadah yang kita lakukan ni jauh ikhlas di sisi Allah. Kalau kita mati saat ni pun apa bekalan kita yang kita bawa? Sebab tu Allah Ta'ala izinkan, isyaratkan begitu. Dia duduk tu ada isyarat dia tu. Dia duduk COVID-19 ni ada isyaratnya. Tujuan kita terenung, muhasabah sedalam-dalam. Sebab zaman ni zaman orang tahu semua ibadah kita buat gitu kan. Apatah lagi ada online gitu kan. Tahunya tu menghilangkan sifat ikhlas, hilang ikhlas. Kalau boleh sembunyi orang tak tahu, lagi tak suka tak. Kenapa orang tak boleh tahu pula? Kenapa orang tak boleh tengok pula gitu kan. Yang disiarkan tu yang jadi ibadah tu hilang ikhlas. Apa lagi ibadah haji, umrah ke tak. Kalau orang tanya penjuru mana ada? Tik, ada sebelah Kaabah. Tik, ada sebelah Raudhah gitu kan. Bila upload masuk dalam Facebook ke lain-lain, jadi orang tahu, orang tak tahu ni risau. Gitu. Habis ikhlas kita sisi Allah Ta'ala. Kalau orang tahu, kita nak orang tahu lagilah habis gitu. Isyaratnya gitu. Isna asyara syahran fi kitabillah, tu tadi 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, 4 bulan dimuliakan. Zalikad dinul qayyim, begitulah agama Allah Ta'ala yang lurus, yang benar. Maksudnya pandunya kita mesti gitu, mesti lebih atas kelebihan yang Allah Ta'ala tentukan. Bukan kita buat perlakuan syirik tak. Ada setengah pandangan tu dalam YouTube banyak tu. Memuliakan bulan, memuliakan hari ni perbuatan syirik. Ada setengah asatizah sebut gitu. Perbuatan syirik. Kita menyembah bulan kira anggap gitu. Tak, bukan menyembah bulan. Seperti mana orang pergi ziarah kubur. Penyembah kubur lah tu. Tak, bukan gitu. Ancaman mutaakhirin, ancaman akhir zaman yang orang jauh dengan amalan-amalan begitu. Yang amalan memuliakan bulan, memuliakan hari-hari tertentu tu jauh sebab orang takut dah, sebab viral banyak sangat gitu. Yang kadang-kadang jamaah masjid ke jamaah surah tempat saya gitu, tak tahu main viral gitu kan. Sedangkan dia bercanggah daripada ahli sunnah wal jamaah tapi ikut suka hati. Tu musibah akhir zaman. Yauma khalaq minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau boleh garis-gariskan ayat tu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa isyaratnya? Ni orang dulu duk amal, memuliakan hari, melebihkan ibadah pada hari tertentu. Kalau orang tua-tua dulu, saya dulu besar di kampung, wajah turun bengi-bengi, tidur jangan lewat malam sangat, jangan, maksudnya jangan awal-awal lagi tidur, gitu. Tidur kena lewat-lewat sikit, maksudnya gitu.
Macam turun pergi. Jadi maksudnya kalau tidur tu awal tu jadi rugi atas amal ibadah. Panjangkan sikit kita zikirnya waktu malam tu. Dulu isyarat orang dulu tak perlu pada dalil gitu. Mafhum dia. Dia perlu kepada mafhum, kata ulama cukup dah. Nasihat tu ketua kampung imam kampung, imam masjid cukup dah dulu. Tak mengaji macam kita ni. Wallahu lagi pandai lagi jahil gitu kan. Nak mana dalil? Tanya dalil tak kata tok imam. Dalilnya mana imam? Tu kurang beradab kata. Kurang beradab pada mengatakan pada orang yang kita tanya mana dalilnya gitu. Ada sifat sombong sana. Sedangkan kata-kata cukup dah gitu. Kalau orang-orang ketua imam-imam kampung dulu kan, kalau kata hari ni, kalau kata buat ni, kalau kata buat tu. Dia tak kata kenapa kena buat gitu. Dia kata mana dalilnya? Hadis sahih ke tidak sahih? Tak sahih gitu. Hadis dhaif tak? Gitu. Kita tak boleh gitu. Jadi tu ada sifat sombong. Fala tazlimu fihinna wa qatilul musyrikin wa fala tazlimu fihinna anfusakum, maka kamu jangan berlaku zalim pada bulan-bulan itu. Fihinna, pada bulan tu. Nun sabdu tu tandanya pada bulan yang dimuliakan tu tadi. Maka kamu jangan berlaku zalim pada bulan-bulan tu. Apalagi perbuatan-perbuatan yang menghampiri pada syirik tu kan. Ujub, aku sampai dulu ni, baguslah aku ni, contoh kan. Waliyazubillah. Ataupun ada perasaan sombong, pada perasaan riak, tu menghabiskan. Wala tadlimu fihinna anfusakum, atas diri kamu. Wa qatilul musyrikina kaffah, hendaklah kamu memerangi golongan yang berlaku syirik seluruhnya, kama yuqatilunakum kaffah, seperti mana mereka memerangi kamu seluruhnya. Wa'lamu, ketahuilah kamu semua, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Kaitan takwa dengan bulan tu ada hubungannya sisi Allah Ta'ala. Itu cerita. Hitungan perselih gantian siang dan malam ni. Apatah lagi kalau kita selalu di luar, kita sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kelebihan dah. Kita rasa apa yang Allah Ta'ala ciptakan ni tak ada kurangnya. Tak ada. Hujan baik, panas baik, semua itu kelebihan sisi Allah Ta'ala. Cuma kita yang menerima tu, Allah panas gitu kan. Allah sejuk, hujan lah apalah. Kurangnya kita gitu. Lebihnya Allah Ta'ala gitu. Jadi ayat ni, nuzulul ayat, turunnya ayat ni berkisah atas kisah yang baginda Nabi SAW satu peristiwa pergi peperangan, tak disebutkan peperangan apa. Jadi dalam peristiwa perjalanan pergi berperang, jadi sahabat baginda Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kita ni pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, boleh ke pergi perang ya Rasulullah? Langsung baginda Nabi SAW dia tak jawab, turun ayat ni, surah Taubah ayat 36, supaya kelebihan kemuliaan tu dijaga, jadi balik semula. Terus pada ayat tu tadi, tu yang disebut dalam Ihya Ulumuddin pun menyebutkan tentang dalam setahun ada 4 bulan, tapi dalam setahun ada 15 hari yang kita perlu hidupkan, termasuk pagi tadi, malam, pagi tadi, awal pagi. Jadi dalam 15 ada 6 hari dalam bulan Ramadan gitu. Malam 17, 21, 23, 25, 27, 29. Dalam sebaki yang lain tu pada hari Ashura ni, masya-Allah. Yang besar sisi Allah Taala. Kalau ahli sunnah wal jamaah, tentunya hari ini dihidupkan gitu kan. Sebagai yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam Ihya, disebut kalau mereka yang tahu untuk memilih hari-hari ataupun bulan-bulan dalam kedudukan setahun tu tadi, diumpamakan seperti mana orang yang berniaga, dia tahu waktu bila dia untung. Gitu. Dia tahu musim berniaga yang untung, tahu. Ujung tahun contoh anak-anak nak masuk sekolah contoh kan, dia berniaga waktu tu, tahu untung tu. Berniaga apalah pun contoh, bulan puasa, tepi jalan, untung, tahu. You bulan-bulan lain selain Ramadan, tak. Orang tengok gitu. Tapi kalau Ramadan singgah, air pun singgah untuk jadi puluh ribu dapat tu. Sebab singgah tu musim dia, bulan dia, gitu. Tapi kalau dalam hari, hitungan hari-hari bulan-bulan, ni antaranya Yaum Ashura,
Ashura. Ashura tu daripada Ashir ataupun Asyara, hari yang ke-10 bulan Muharram. Semalamnya Tasu'a dan tapi ada ramai tanya, ustaz, kalau tak dapat puasa Tasu'a boleh tak puasa Ashura sahaja? Tak, hukumnya makruh. Sertakan sebelum ataupun Ashura dengan hari yang ke-11, 10 dengan yang ke-11, gitu. Kalau tak dapat 9, 10 dengan 11, gandingkan, disertakan, supaya tidak hari ke-10 Muharram. Ala iyalihi mimalihi, daripada hartanya untuk keluarganya. Wa sa'allahu ala sa'iris sanatih, Allah Ta'ala akan lapangkan, panjangkan rezeki kita ni sampai sepanjang tahun, insya-Allah. Keberkatan pada hari ke-10 Muharram. Berbelanja, niat ambil keberkatan. Untuk mungkin kalau mak ayah dah tak ada, sahabat-sahabat dia, mungkin sahabat adik-beradik masalah gitu kan. Pak cik ke mak cik ke memang masih hidup gitu kan. Tujuannya supaya keberkatan. Wa sa'allahu ala sa'iri sanati. Tu. Hadis disebut Allah Taala akan panjangkan kelebihan rezekinya untuk sepanjang tahun. Jadi keberkatan tu panjang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiganya disebutkan wa man fattara sha'iman. Wa man fattara sha'iman yaum Ashura, atau kama qala Nabi. Barang sesiapa yang menyediakan hidangan berbuka puasa. Yang kita terkenal bubur Ashura, tapi tak semua tempat ada gitu. Saya semalam cari bahan-bahan apa, minta ada tukang masak, kebetulan mak Atafi saya minta tolong buatkan bubur Ashura. Takut anak-anak lupa gitu kan. Takut masyarakat kita lalai, hari ke-10 Muharram pun tak tahu. Oh iya ke? Baru tahu, betul kan? Rugi sungguh, rugi. Ramai tak tahu semua, ramai tak tahu. Semalam ramai tak puasa pun, tahu pun. Ada ni wallah alam lah, gitu tuan. Tapi tak apalah, kita berusaha baik. Yang penting muhasabah kita tahu. Tu. Muhasabah kita tahu, hayati. Dia sebut wa man fattara sha'iman. Cari orang yang berpuasa, sediakan jamuan untuk seorang aja. Wa man fattara sha'iman. Ni orang dulu, mafhum dia ambil. Hadis tak tahu lagu mana, tak tahu. Tu. Orang dulu gitu, amalannya masya-Allah. Dalil tak tahu. Kitab mana? Lagi tak tahu. Itu dalil tu. Sungguh. Kalau kata imam kata ni amal ni, dia amal je. Dia tak tanya kitab mana. Ni hadis ni sahih ke tak? Tak. Dulu sekarang lain, tuan. Tanya dulu sahih ke tidak gitu. Kalau tak sahih tak payah buat. Gitu. Tu masalah akhir zaman ni. Makin pandai lagi bodoh gitu. Orang dulu cerdik sungguh, cerdik. Kalau kata hari Ashura ni sepanjang tahun, 3-4 tahun ingat lagi. Dulu sudah buat bubur Ashura, takkan tak buat? Contoh kan? Ingat lagi, tu kelebihan orang dulu. Amalannya gitu, tapi barakah dia. Wa man fattara, ni kelebihan sebut. Wa man fattara sha'iman yauma Ashura, barang sesiapa yang menyediakan hidangan berbuka puasa pada hari ke-10 Muharram untuk seorang saja. Fa ka'annama fattara 'inda jami'i ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan seolah-olah kelebihannya menyediakan hidangan berbuka puasa untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashba'a butunihim, sehingga perut-perut mereka kekenyangan. Kalau orang kampung saya sebut kebelendingan gitu. Kekenyangan. Kelebihan seorang. Tengok macam mana orang dulu duk amal hadis ni. Dia tak tanya hadis ni sahih ke tidak. Sedangkan banyak hadisnya tentang fadail semata-mata untuk kelebihan, supaya kita senantiasa menjaga tu kelebihan. Tapi kelebihannya gitu. Terpulanglah macam mana cara pun. Ada orang tanya, ustaz nak isyarat mana? Apa bubur ni nak buat ikut macam mana? Ada setengah kata mana, ada setengah kata. Terpulang. Niat kita untuk keberkatan dan kelebihan menyediakan hidangan berbuka puasa. Kalau ada setengah-setengah tempat taja cari, baguslah tu. Baguslah tu. Tujuannya supaya kita sama-sama beringat kan? Untuk cari kelebihan. Kita sungguh, saya sungguh gitu. Kita bukan pahala banyak mana pun. Kalau nak banding dosa banyak lagi. Sebab itu buat gini ni gitu. Supaya kelebihan orang lain dapat. Kalau saya, untuk arwah saya, ayah saya dapat kelebihan. Dia bukan orang ni mengaji agama pun. Jadi pahala tu mudah-mudahan amal jariah daripada anak kepada orang tua. Tak apa itu. Kita tak boleh, tak mampu nak bakti lah sebaik-baik, sehebat mana, tak mampu. Mampu kita gini gitu. Tu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempatnya, Allahumma salli wa masaha biyadihi ala ra'sil yatim. Itu kelebihan. Barang sesiapa yang
menyentuh dengan tangannya atas kepala anak yatim. Disapu, diusap. Yaum Ashura pada hari ini. Cari jiran baik, sahabat baik, yang jauh baik, kalau diusap datang panggil lah dulu, ni ada bagi ni hadiah kata. Gitu. Jadi seronoklah budak-budak tu. Ada ni apa mungkin apalah hadiah, apa ke duit ke apa ke contoh, untuk dapat kelebihan hari Ashura contoh. Berdatanglah budak tu. Tapi kalau kita pegang terus kepala tu, dia pandang lagi tu. Ni kepala apa dia pegang-pegang tu. Jadi kelebihan tu, waman masaha biyadihi ala ra'sil yatim. Usap dah dekat dengan kita, peluk lagi tu. Dakak begitu, tengok kenang. Tengok anak yang boleh hidup, yang membesar tanpa seorang mak, tanpa seorang ayah, gitu. Tandanya rasa kita syukur pada Allah Ta'ala. Kita masih dianugerah Allah Ta'ala sifat sayang. Man la yarham la yurham. Barang sesiapa yang tak mengasihi, Allah Ta'ala tak akan kasihi. Itu sifat tu, bagus sifat tu. Jadi diusap tu atas setiap helaian rambut yang ada pada kepala. Jangan usap gitu-gitu banyak kali. Agak-agaklah ikut pada betulnya gitu. Kadang setengah orang ni ikut maindannya gitu. Usap baik gitu kan. Dihitungkan atas setiap helaian rambut. Bikulli sya'ratin. Allah Ta'ala akan hitungkan berdasarkan setiap helaian rambut yang kita usap atas kepala anak yatim tu. Darajatun fil jannah. Setiap satunya itu darajat kita besok dalam syurga Allah Ta'ala. Setiap satunya darajat di syurga Allah Ta'ala. Cuba kita bayang, kalaupun setakat musim haji ke musim umrah, kita dah sampai tanah suci Makkah. Sampai dah. Hotel ada kelas dia. Jauh ke dekat ke? Gitu. Makan mana sedap ke? Saya pernah sudah tu kat Rotana. Sini pun ada apa? Rambutan. Mana tanah suci Makkah ada rambutan? Itu tak ada pokok-pokok pun tak ada. Tu kelas gitulah, ada kelas dia, masya-Allah taala. Cuma dalam hadis tu tentang keberkatan tu setiap helaian rambut, kulli sya'rat. Mudah-mudahan atas setiap helaian rambut tu menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tu pun paling kurang pun tidak gitu. Jadi kita tahulah, kita pun tak banyak amal ibadah gitu kan. Ibadah pun tak tahu ikhlas tara mana gitu kan. Dan kita pun kadang-kadang selalunya lalai sisi Allah Taala. Jadi dengan kita buat gitu, mudah-mudahan tabaruk, ambil keberkatan, mudah-mudahan kita bukan dari kalangan orang yang lalai. Kalau meninggal pun husnul khatimah. Itu yang disebut dalam hadis yang kelima, waman qama lailatul asyura. Itu yang kelima kelebihan. Barang sesiapa yang bangun pagi tadi, bangun contoh solat paling kurang pun 2 rakaat contoh masalah. Wa man qama lailatul asyura, barang sesiapa yang bangun pada malam hari ke-10 Muharram, dan pada siangnya shaiman, berpuasa. Malam bangun, siang berpuasa pula. Dia disebut dalam hadis, mata walam yadri bil maut. Matinya Allah Taala mudahkan. Sungguh, kalau tak ada Allah Taala, kita tak tahu kan saat ajal. Baru sudah tempat saya 27 meninggal lah. Betul. 42 meninggal lah, 36 dah. 42 meninggal, bangun tidur, meninggal terus. Sampai tak tahu. Mata walam yadri bil maut, nak ceritakan matinya dalam keadaan mudah. Tak sedar. Tu kadang setengah-setengahnya sambil menunjuk ayat Al-Quran. Gitu. Macam orang tidur. Walam yadri bil maut, tak sedar waktu meninggal. Gitu. Tapi husnul khatimah lah, mati dalam keadaan baik. Macam sahabat saya, ayahnya guru Al-Quran, kerjanya pun nurih getah. Boleh besarkan sekitar 10-12 anak. Semua jadi, alhamdulillah. Jadi semua. Tonton tahu pada hari yang meninggal tu, pada hari Jumaat, minggu sudah, dah 2 minggu dah. Meninggal pada jam 3 pagi. 3 pagi tak ada benda, melainkan orang yang qiyam zikir gitu. Waktu saat meninggal tak berapa ramai lah. Cuma guru kampung kan, guru Al-Quran. Tapi ketika jenazah tu, sebelum nak masuk ke liang tu, anak-anak turun. Jadi bila anak-anak turun, tengok ada lopak air kat situ. Jadi abang-abang ni cuba cedoklah air tu kan. Jadi saat dia nak cedok air tu, wangi, harum. Wangi. Yang cuma bau orang yang dalam tu je. Orang luar tak sedar. Langsung air tu tak dicedok,
masukkan jenazah. Waktu masukkan jenazah, surut air tu. Allah. Surut air tu. Tanpa cerup, hilang tak ada air dah. Allah, tu keberkatan. Baru sudah juga minggu lepas di Padang Jawa, di tempat saya. Masya Allah, anak 12 semua jadi guru Al-Quran, pensyarah, imam. Masya Allah. Begitu juga kelebihan Allah Ta'ala redupkan. Daripada panas terik, redup gitu. Kelebihan. Itu nak kata mudah Allah Ta'ala mematikan kita. Husnul khatimah, tu yang kita selalu doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Bukan semata-mata mati je baik, keadaannya baik, jamaah yang datang pun bagus gitu kan. Bukan jamaah datang duduk kat luar, solat pun tidak, rugi. Kita nak jadi begitu. Jadi mata walam yadribil maut, matinya dalam keadaan muda. Itulah kelebihan-kelebihan. Jadi maksudnya mesti kita usahakan setidak-tidaknya apalah kita hadiahkan pada jiran gitu kan. Untuk kita ambil tabaruk selain daripada, ada satu lagi yang tertinggal, barang sesiapa yang sakit pada hari ini. Contoh ada penyakit yang membahaya ataupun penyakit-penyakit yang teruk gitu kan. Mungkin yang susah sembuh masalah. Ambil kita mandi itu niat untuk ambil keberkatan hari Ashura 10 Muharram ni. Supaya dengan mandinya kita mandi itu tadi menggugurkan dosa ataupun kesakitan yang ditimpa. Mudahlah Allah Ta'ala berikan jalan untuk sembuh. Ambil keberkatan, bukan ikut Syiah tak, bukan ikut Syiah. Ini amalan yang diwarisi para ulama ahli sunnah wal jamaah Nusantara gitu. Hidup tapi dengan sebab doktrin-doktrin yang datang ni kan, dalam viral sekian, YouTube sekian, hilang amalan ni. Orang tak ambil tahu langsung. Tak peduli langsung tentang hari kebesaran Islam. Apatah lagi Ashura, hari ke-10 Muharram. Sungguh, tanya anak-anak tak tahu apa dia kelebihan hari Ashura, tak tahu. Apa kita nak buat hari Ashura, tak tahu. Dia ikut datang mana, tanya balik kepada kita, dalil mana? Gitu. Tu yang masalah tu sebut tadi. Jadi mudah-mudahan tu kelebihan keberkatan tu, perbanyakkanlah kita tidak-tidaknya bacaan tahlil, tidak-tidaknya bacaan zikir, ataupun paling bagus lagi baca Al-Quran, ataupun perbanyakkan lagi bersedekah. Tujuannya itu wa usbitu al-hasyri fil qabri. Nanti kita mati, nanti kita akan bertemu di dalam kubur. Allah Ta'ala akan himpunkan kita semua nanti. Kalau kita mungkin saat ni hari terakhir kita jumpa, nanti Allah Ta'ala temukan bila fil qabri. Orang-orang yang di dalam kubur nanti bertemu semula untuk ditentukan mana yang baik, kelebihan atas kelebihan. Kita akan diperkenalkan masing-masing atas kelebihan amalan. Kalaupun kurang, kita mudah-mudahan saling membantu tu nanti dengan perbanyaknya doa. Mu'asu'ali fil qabri. Sedangkan di dalam kubur nanti kita akan ditanya setiap amalan apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan atas keberkatan kelebihan tu tadi menjadikan kita lebih suka beramal soleh. Sungguh kalau nak beramal soleh ataupun kita nak jadi orang yang rajin pada ibadah ni susah. Apatah lagi qiyamul lail gitu tak. Apatah lagi yang sudah bulan Ramadan contoh kan. Bukan senang nak ibadah. Tapi itulah kadang musibah tu Allah Ta'ala sengaja berikan pada kita peluang. Peluang dulu sibuk, peluang berzikir. Dulu sibuk, peluang baca Al-Quran. Dulu sibuk, peluang perbanyakkan solat-solat fardu ataupun solat-solat sunat ataupun qada-qada solat yang telah lalu. Itu tujuannya. Tapi kita anggap Allah banyak masa tak boleh buat apa. Licin, kilat habis rumah tu. Tu. Kalau dulu tak pernah sentuh, kilat habis, licin habis. Tak ada tempat berhabuk dah. Tu kelebihan tu kata. Setiap kekurangan tu bukan kurang sebenarnya. Allah Ta'ala datangkan ni bukan kurang, tapi kelebihan yang supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita keberkatan insya-Allah yang baik di sisi Allah Ta'ala, yang kurang lemah atas kelebihan kita supaya muhasabah dan amalan kita sentiasa diberikan keberkatan dan ditergolong kita semua yang hadir insya-Allah dari kalangan orang-orang yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.